Bismillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya Fakhr Razi bin Syafi'i. Saya Fakhr Razi bin Syafi'i daripada BAM 2 dan bersama Saya Ahmad Syazli Zafri bin Arifin. dan kami akan membentangkan PB PB yang telah ditugaskan kepada kami, tajuk keperluan penerapan pendidikan seksualiti dalam pendidikan Islam. Okey, kita pergi kepada uh, pendidikan seksualiti. Kita pergi pada muka depan dahulu. Sebagaimana kami sebut sebelum tadi, keperluan penerapan pendidikan seksualiti dalam pendidikan Islam. Ini merupakan tajuk PB yang telah ditugaskan kepada kami. Okey, ahli kumpulan Ahmad Syazli Zafri bin Arifin dan saya sendiri Fakhr Razi bin Syafi'i. Okey, seterusnya. Okey, kita pertama sekali kita pergi dahulu kepada pendidikan seksualiti. Apakah itu pendidikan seksualiti? Okey, pendidikan seksualiti merujuk kepada kursus formal tentang pengajaran pembiakan atau reproduktif yang diperkenalkan dalam kurikulum sekolah. Dinyatakan juga bahawa pendidikan seksual pada asasnya bertujuan untuk mengetahui diri sendiri dari aspek seksual dan membolehkan seseorang itu memahami apa proses yang berlaku dalam dirinya sejak dilahirkan hinggalah mencapai alam dewasa. Okey, seterusnya. Okey, seterusnya kita lihat kepada pandangan Islam. Okey. Apakah pandangan Islam? Okey, menurut pandangan Islam, manusia yang dilahirkan di dunia telah dibekalkan dengan pelbagai fitrah, termasuk fitrah seks. Fitrah manusia terhadap seks merupakan fitrah yang terpendam dalam diri manusia itu sejak lahir lagi. Maknanya dalam diri manusia sejak lahir telah adalah fitrah seks. Seks dikenali sebagai nafsu syahwat, iaitu suatu kekuatan pendorong hidup yang dimiliki manusia secara fitrah dan ianya merupakan kekuatan naluri yang paling dominan. Uh, ini dapat dilihat melalui kitab-kitab Al-Quran yang mana telah menjelaskan bahawa keinginan utama dan pertama seorang lelaki adalah wanita. Kenyataan ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Ali Imran ayat 14 yang bermaksud seperti berikut: dihiaskan kepada manusia mencintai syahwat, keinginan nafsu seperti wanita-wanita, anak-anak, harta benda yang banyak dari emas, perak, kuda yang bagus, binatang ternakan dan tanam-tanaman. Demikian itulah kesukaan hidup di dunia dan di sisi Allah tempat yang sebaik-baiknya. Dalam bahasa Arabnya, zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa'i wal banina wal qanatiril muqantarati wal khairil musawwamati wal an'ami wal harth, dan hingga ke akhir lah. Hingga ke akhir. Okey, seterusnya. Okey, kita tengok kepada masalah sosial yang berlaku untuk sekarang. Okey, kita tengok Cosmo, akhbar Cosmo. Malaysia nombor 1 di Asia. Okey, nombor 4 di dunia. Paling tinggi layari laman lucah. Dan saya rasa dan ini terbitan pada tahun 2022. Okey, betul, 2022. Dan kita tengok kepada statistik remaja hamil. Kita tengok kehamilan tu dari tahun 2014 sampai ke 2018. Kita boleh lihat berkahwin, belum berkahwin. Ni kehamilan yang berdaftar di Klinik Kesihatan Malaysia. Okey. Dan kita tengok yang belum berkahwin pun dari segi tahun 2004 sampai 2008, walaupun ada sedikit penurunan, tapi bilangan tu masih lagi banyak.
dan membahayakanlah isu-isu yang perlu diambil jalan penyelesaian, yang perlu dicari jalan penyelesaian secara uh, secara pantas lah, supaya tidak berlaku uh, benda-benda ataupun kebejahatan moral di kalangan rakyat Malaysia. Okey, dan untuk mengatasi masalah ini, pendidikan seksualiti perlu diterapkan dalam diri pelajar. Seterusnya, okey, kebaikan pendidikan seksualiti. Kita lihat dulu kebaikan pendidikan seksualiti. Okey, dengan pendidikan seksualiti, pelajar mendapat pemahaman yang lebih tepat dan cara didikan yang betul. Boleh? Dengan kita membuat satu pendidikan dengan menerapkan ataupun dengan kita mewujudkan pendidikan seksualiti, maka pelajar akan mendapat pemahaman yang lebih tepat dan cara didikan yang betul lah. Mana kita mengajak pendidikan seksualiti secara formal akan memberi kefahaman yang lebih tepat, mana cara didikan yang betul kepada para pelajar. Pendidikan seksualiti bukan mengajar pelajar untuk menjerumus kepada seks, tidak, tapi untuk mencegah mereka lah daripada berlakunya seks bebas ataupun zina dan sebagainya. Contohnya, membantu ibu bapa dalam mendidik anak tentang pendidikan seks. Ada juga ibu bapa ni yang malu untuk untuk mendidik anak-anak, dan malu untuk bercerita dari segi seks, dan kebiasaan ibu bapa juga sibuk dengan urusan kerja, menyebabkan mereka kekurangan masa lah untuk mendidik anak-anak tentang pendidikan seks. Okey, dengan adanya pendidikan seks secara formal boleh membantu ibu bapa dalam mendidik anak tentang pendidikan seks. Okey, seterusnya, pelajar lebih yakin mengenai isu-isu seksualiti apabila adanya pendidikan yang formal. Okey, seterusnya. Okey, seterusnya. Okey, isu-isu pelaksanaan. Dalam melaksanakan pendidikan seks akan timbullah isu-isu dia, beberapa isu. Ada 5 isu. Yang pertama, isu kurikulum. Yang kedua, isu kerelevanan kurikulum. Yang ketiga, isu sensitiviti dan kontroversi. Seterusnya, isu kredibiliti guru. Dan seterusnya, isu kebimbangan. Okey, kita pergi dahulu kepada isu kurikulum. Isu kurikulum ini, apakah isi kurikulum, atau pemilihan isi pelajaran itu macam mana? Ini dari segi isu kurikulum. Dan dari segi isu kerelevanan kurikulum, sejauh manakah kandungan kurikulum ni relevan dan sesuai dengan latar belakang serta umur pelajar. Apakah objektif pendidikan seksual yang diajar secara formal ini? Okey. Dan seterusnya, isu sensitiviti dan kontroversi. Kebiasaan isu sensitiviti dan kontroversi ini timbul dalam kalangan masyarakat lah. Pelbagai persepsi diberikan terhadap guru ataupun pelbagai persepsi diberikan kepada pihak sekolah ataupun guru yang mengajar mata pelajaran pendidikan seks. Guru mungkin dianggap kaki seksual oleh masyarakat. Inilah beberapa isu ataupun kontroversi yang timbul. Seterusnya, isu kredibiliti guru. Isu kredibiliti guru, adakah guru-guru yang mengajar diberi latihan atau kemahiran yang mencukupi dalam menyampaikan isi kandungan pendidikan seks? Okay. Seterusnya, isu kebimbangan. Isu kebimbangan ini timbul dalam diri ibu bapa terhadap pelaksanaan kurikulum, terhadap pendidikan, terhadap pelaksanaan kurikulum pendidikan seks. Sebab budaya kita budaya ketimuran, dan kita tidak membincangkan isu seksualiti ini secara terbuka. Maknanya kebimbangan lah, macam mana kalau pelaksanaan pendidikan kurikulum
pendidikan seks ni apa yang akan berlaku. Sebab kebiasaannya itulah kebimbangan-kebimbangan yang timbul sebab kita ni lebih tertutup menceritakan isu-isu seksualiti. Walau bagaimanapun kalau dilihat di Malaysia, pendidikan seksual ni telah wujud di sekolah melalui kalau kita lihat pendidikan Islam, sudah ada bab nikah, bab perceraian, okey, pendidikan moral, sains, biologi dan pendidikan jasmani dan kesihatan. Cuma keterbukaan guru untuk membincangkan isu seksualiti ini kepada pelajar perlu ada batasan agama, etika dan moral. Okey, bagi saya itu sahaja daripada saya dan saya mempersilakan sahabat saya Ustaz Sazli untuk meneruskan perbentangan. Dipersilakan. Okay, baik, terima kasih diucapkan kepada saudara saya, Akhi Fakhr Razi bin Syafi'i di atas pembentangan yang berkaitan dengan pendidikan seksualiti dan kebaikannya lah terhadap kita sebagai manusia. Okey, sekarang ni saya akan sambung pembentangan tentang elemen pendidikan seksualiti terhadap pendidikan Islam. Okey, apakah unsur ataupun elemen pendidikan seksualiti terhadap pendidikan Islam? Yang pertama, seorang Muslim perlulah mengetahui dan memahami bahawa apakah tujuan yang sebenar pendidikan seksualiti ini terhadap pendidikan Islam. Yang pertama, pasangan seorang suami dan isteri perlulah mereka menjaga etika hubungan seksual. Bermaksud mereka perlu belajar macam mana untuk menjaga etika hubungan seksual, berpandukan kepada pendidikan Islam, bukan kepada pendidikan Barat. Okey, yang kedua, sebab-sebab mandi hadas. Sebab yang kedua juga, kita perlu mengetahui dan memahami tentang fiqh, pendidikan fiqh tentang sebab-sebab kenapa perlu mandi hadas. Apabila berlaku hadas, kita perlu mandilah. Itu ilmu yang ada dalam fiqh. Okey, yang ketiga adalah penjagaan aurat. Penjagaan aurat ni sangat penting kepada kita sebagai seorang Muslim, kerana ini adalah suatu perintah yang wajiblah yang Allah Subhanahu Wa Taala perintahkan kepada kita supaya kita menutup aurat, supaya menjaga pandangan, menjaga pandangan daripada melakukan perkara yang maksiatlah, yang tidak sepatutnya, menyebabkan pendidikan seksualiti ini kita anggap dia sebagai pendidikan yang negatif lah, negatif, kita tidak membawa kepada unsur-unsur Islam. Okey, yang keempat, penggunaan air dalam bersuci. Penggunaan air dalam bersuci juga adalah salah ilmu di dalam fiqh. Jadi kita perlu tahulah macam mana kita nak menggunakan air ketika bersuci. Contoh, kita bermimpi keluar air mani. Macam mana kita nak bersuci dengan air mani. Okey, yang kelima, cara-cara menyucikan diri daripada hadas besar. Okey, yang ni cara-cara ni juga kita perlu tahu bagaimana untuk kita nak sucikan diri kita. Contoh, kalau kita buang air besar, macam mana cara kita nak suci. Itu semua perlu kepada ilmu, dan hasil pada ilmu tu kita boleh bawa pendidikan seksual ni perkara yang baiklah di dalam pendidikan Islam. Seterusnya boleh membawa kepada perkara yang positif kepada masyarakat. Okey, yang terakhir adalah perkara-perkara yang menyebabkan dosa besar. Jadi kita sebagai orang Islam yang mementingkan kepada yang syariat Islam, kita perlu tahu apakah dosa besar, apakah jenis dosa besar yang mana bila kita lakukan dia membawa kepada dosa besar lah. Jadi kita perlu tahu dan kita perlu fahamlah mengenai dosa besar, supaya jadi keenam elemen ni bila kita amalkan, insya-Allah elemen pendidikan seksualiti ini akan membawa kesan yang positif dan kesan yang baik kepada kita apabila kita menjadikan pendidikan seksualiti ini
sebagai perkara yang baik dan penting untuk kita bawa kepada pendidikan Islam. Okey, seterusnya cara pemerkasaan pendidikan seksualiti. Okey, sebelum saya pergi kepada cara ataupun bagaimana untuk memperkasakan pendidikan seksualiti, jadi terdapat beberapa cabaran lah, cabaran yang kita dapat lihat, cabaran yang kita dapat lihat dalam melaksanakan pendidikan seksualiti. Pertamanya, kalau kita tengok Kementerian Pendidikan Islam, dia sangat berdepan ataupun banyak berdepan dengan cabaran dalam mewujudkan pendidikan seks, yang mana pendidikan seks ini perlu dipelajari dan perlu diamalkan dengan baik, yang mana pendidikan Islam ini bersesuaian dengan umur dan keadaan para pelajar. Jadi itu peranan KPM lah dalam melaksanakan pendidikan seksual. Yang kedua adalah peranan ibu bapa. Sikap ibu bapa tu, yang mana sikap mereka ni ortodok lah. Ortodok maksudnya tidak selesa dan tidak berfikiran terbuka. Maksudnya ibu bapa dia malu untuk memberikan pendidikan seksual kepada pelajar. Maksudnya dia nak mengajar pelajar tu macam mana pendidikan seksual yang sebenarnya mengikut panduan agama Islam. Jadi mereka tidak mempunyai fikiran yang terbuka lah dalam membincangkan yang berkaitan dengan pendidikan seks kepada anak-anak, terutamanya kepada anak-anak yang bermasalah dalam pelajaran lah. Kalau bila anak ada masalah dalam pelajaran, mereka ni akan berfikir untuk membuat perkara yang baru. Perkara yang baru tu pendidikan seks lah. Mereka menyalahgunakan pendidikan seks tu kepada yang lebih buruk. Mereka fikir benda yang buruk. Jadi bila fikir benda yang buruk, dia akan membawa kesan yang buruk lah kepada mereka. Maksudnya mereka tidak didedahkan dengan pendidikan seksual yang sepatutnya mereka tahu. Yang hanya mereka tahu perkara buruk saja. Contohnya kena berzina, meraba, kan. Jadi itu contoh-contoh yang kita tengok berlaku isu sekarang ni, kan. Sebab mereka tidak didedahkan dengan pendidikan seksual yang sebenarnya. Okey. Peranan yang ketiga adalah peranan guru, iaitu kesediaan guru dalam memberikan pendidikan seksual kepada anak-anak murid. Jadi guru ni perlu bersedia untuk memberikan pendidikan seks kepada anak-anak murid lah. Okey. Jadi itu cabaran yang dihadapi oleh KPM, ibu bapa dan guru. Dan cara kita nak melaksanakan ataupun cara kita nak menyelesaikan pendidikan seksual ni, kalau kita tengok pada cara pemerkasaan. Okey. Cara pemerkasaan pendidikan seksual ni mempunyai 6 perkara lah. Yang pertama, kita perlu memberikan pendekatan kaunseling terhadap para pelajar. Apabila kita mendapati ataupun kita tengok dalam konteks di sekolah, apabila PKM mendapati para pelajar menghadapi masalah sosial, masalah yang berkaitan dengan mental, kita terus panggil mereka, kita beri kaunseling kepada mereka. Sebab para pelajar sekarang ni, zaman gadget sekarang ni, mereka ni terlalu banyak didedahkan dengan medsos yang berbau perkara-perkara yang negatif. Jadi kita perlu betulkan cara pemikiran mereka dalam menggunakan alat digital yang canggih ni, untuk kita bawa mereka ni kepada perkara yang baik, perkara yang positif dalam diri mereka. Okey, yang kedua adalah kempen kesedaran kepada masyarakat. Masyarakat perlu diberi kesedaran tentang macam mana nak menguruskan atau nak memahami tentang pendidikan seksual. Mereka juga perlu sedar bahawa pendidikan seksual ni sangat penting. Sangat penting untuk dipelajari. Kalau kita tak belajar, kalau mereka tak belajar, mereka akan gunakan cara pemikiran mereka tu kepada yang tidak baik. Kita perlu ubah pemikiran mereka ni kepada yang baik, berlandaskan kepada pendidikan Islam. Okey, yang ketiga, membina kesedaran melalui aplikasi medsos. Contoh, kalau kita
guna gadget sekarang ni, kita perlu separkan tentang hukum-hukum yang berkaitan dengan seksualiti dan perkara-perkara yang positif dah di dalamnya. Okey. Yang keempat, merangka silibus kurikulum pendidikan seksual mengikut usia. Yang ni kita tahulah kurikulum tu sangat memainkan peranan penting jugalah dalam pendidikan seksual. Okey, yang kelima, perjumpaan berkala antara ibu bapa dan guru berkaitan perilaku anak-anak mereka. Ini sesi temu murni ataupun sesi kolaborasi di antara ibu bapa dan guru untuk mereka mendedahkan tentang perilaku anak-anak mereka. Baik, yang keenam, membangunkan modul latihan pendidikan seksual kepada guru-guru, terutama guru pendidikan khas. Kalau kita tengok guru pendidikan khas ni, dia lebih kepada menjana, dia lebih kepada membentuk perilaku kanak-kanak lah dari segi kaedah pengajaran mereka. Jadi mereka perlu adakan satu modul latihan pendidikan seksual untuk mereka berikan taklimat ataupun khusus kepada guru-guru berkaitan dengan pendidikan seksual. Okey. Jadi kita masuk kepada kesimpulan daripada apa yang kami bentangkan mengenai pendidikan seksual, tentang kebaikan, tentang cara nak memperkasakan pendidikan seksualiti. Okey, jadi kesimpulan yang kami dapat simpulkan dekat sini adalah pendidikan seksual adalah perlu didedahkan kepada golongan remaja sejak di bangku sekolah supaya mereka tidak mendapatkan maklumat mengenai naluri seksual daripada sumber yang salah dan menganggap bahawa remaja yang bercemerlang dalam bidang akademik juga akan cemerlang dalam pembentukan syakhsiah. Golongan mahasiswa juga tidak terlepas daripada gejala yang tidak bermula ini. Kerana kurang ilmu pengetahuan dan masyarakat haruslah membuka minda dan tidak hanya berfikiran konservatif kerana apa yang berlaku pada hari ini, golongan remaja matang sebelum sampai masanya disebabkan oleh pengaruh persekitaran yang banyak menekan. Seterusnya, dengan demikian, peranan sekolah dalam memberikan pendidikan seks merupakan suatu tanggungjawab yang penting lah, dan satu tanggungjawab yang moral bagi perkembangan anak didik mereka. Peranan sekolah juga haruslah diberikan satu sokongan bahawa sekolah merupakan suatu institusi yang bersifat komplementari dan membantu para ibu bapa dalam melancarkan tugas dan peranan para ibu bapa, terutama dalam menanamkan sikap dan perilaku seksual anak terhadap hakikat seksualiti manusia. Jadi inilah kesimpulan yang kami dapat simpulkan mengenai pendidikan seksual. Yang pentingnya adalah kita perlu membawa atau memberi penjelasan tentang pendidikan seksual ni terhadap anak-anak supaya mereka ni dapat belajar atau dapat memahami pendidikan seksual itu dengan lebih baik, dan sepatutnya mereka lebih fahamlah tentang hakikat seksualiti manusia ni berlandaskan kepada pendidikan Islam. Jadi sekadar itu saja pembentangan kami pada hari ini. Yang baik itu daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang lemah itu daripada kekurangan kami sendiri. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.